Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pada pagi ini kita sambung belajar matematik tingkatan 5 bab 7 sukatan serepkan data terkumpul sambungan. Sebelum ni kita belajar membina jadual kegerapan. So hasil jadual kegerapan tu kita akan buat tambah lagi satu lajur untuk kegerapan lunggukan dan kita akan hasilkan graf histogram dan dari situ kita boleh cari poligon kegerapan. So membina histogram dan poligon kegerapan bagi suatu set data terkumpul. Okay. Tapi sebelum kita buat histogram dengan poligon kegerapan, kita ada satu lagi ilmu yang selepas kita bina jadual kegerapan. Okay. Namanya kegerapan lunggukan. So setelah kita hasilkan jadual kegerapan daripada data yang diberi, so kita kena bina lagi satu lajur yang dipanggil kegerapan lunggukan. Apa tu kegerapan lunggukan? Kegerapan lunggukan bagi suatu data boleh diperoleh daripada jadual kegerapan. Okay. Kegerapan lunggukan bagi satu selang kelas ialah hasil tambah kegerapan bagi suatu selang kelas dengan jumlah kegerapan kelas-kelas sebelumnya. Hal ini memberikan suatu kegerapan lunggukan dalam tertib mengenai. Mungkin tak berapa faham, ayat ni panjang, so kita tengok contoh. Okay, dalam buku teks awak kita tengok contoh 2. So bina jadual kegerapan lunggukan daripada jadual kegerapan di bawah. So sebelum ni kita ada belajar buat selang kelas, had atas, had bawah, sempadan atas, sempadan bawah, titik tengah. Okay. So hari ni kita tengok macam mana nak bina kegerapan lunggukan. Okey. Umur dengan kegerapan ni dia bina bentuk lajur ke bawah. Macam ni baris dia melintang, kita ke bawah. Kemudian 4 ni kita salin balik 4, 5, 8, 7, 3. Dan kita tambah satu lagi kolom yang baru dipanggil kegerapan lunggukan. Okey, yang pertama ni, yang 4 ni awak salin sahaja daripada data yang diberi. Kemudian untuk start dengan kotak yang kedua, kita 4 tambah 5 dapat 9. Dia hasil tambah. So kegerapan lunggukan ni dia sebenarnya hasil tambah. Okay. 9 tambah 8, 17. Okay. 17 tambah 7, 24. 24 tambah 3, 27. Jika awak kira dan tambah dengan betul, jawapan ni 27 ni sama dengan soalan. Biasanya soalan dia akan kata seramai 27 orang gini-gini lah kan. Okey. So nilai 17 ini bermaksud terdapat 17 orang berumur 39 tahun dan kurang. Maksudnya kalau dia kata 17 kegerapan lunggukannya ialah 17. Siapa yang terdiri dalam 17 ini? Iaitu sebelum orang umur bawah 39 lah maksudnya. Terdapat 17 orang berumur 39 tahun dan ke bawah. So ada 17 orang yang umurnya 39 ke bawah. Okay. Kalau dia kata 9 pada kegerapan lunggukan ada 9. So dia kata ada berapa ramai umur pada kegerapan lunggukan 9 ni. Okay. Okay, ada 9. Okay, ada 9 orang. Okay, ada 9 orang yang berumur 29 ke bawah. Ada 9 orang yang berumur 29 ke bawah. Okay. Kalau 24 ni ada 24 orang yang berumur 49 ke bawah. Itu cara nak tafsir. So kita tengok latihan diri 7.1a, soalan nombor 2. Jadual kegerapan di bawah menunjukkan isim dalam KG bayi yang baru lahir. Okay. Kita cuba jawab.
Okay. So kita buat laju jisim dalam kg. Okay. Yang sini bilangan bayi. Okay. So jisim ada 2.0 hingga 2.4, 2.5 hingga 2.9, okay, 3.0 hingga 3.4, 3.5 hingga 3.9, 4.0 hingga 4.4. So bilangan dia 9, 15, 24. Seeloknya buat jadual lah Okay, 20, 10. Okay, jadi kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Okay. Untuk yang pertama ni kita salin balik 9. Okay, 9 tambah 15. 24. Okay. 24 tambah 24. 48. 48 tambah 20. 68. Tambah 10. 78. Okay. Senang kan? So lebih elok awak buat jadual lah Saya tangan tak berapa lurus sangat kotak saya ni. So seelok-eloknya awak gunakan pembaris lah buat jadual siap-siap. Okay. So itu cara kira kekerapan longgokan. So sangat mudah. Okay, next. Kita belajar ilmu yang kedua hari ni, histogram. So kalau dalam konteks awak, dia ada bulletin ilmiah dengan ada 2 bulletin ilmiah histogram dan poligon yang hujung ni. Okey, histogram dan poligon kekerapan boleh dibina hanya menggunakan data selanjar. Apa itu data selanjar? Data selanjar ialah data yang diukur mengikut skala yang berterusan. Misalnya, masa yang diambil oleh murid membeli makanan di kantin dan ketinggian murid. So masa tu berjalan masa berjalan ketinggian pun dia meninggi dan dia tak akan turun ke bawah Data diskrit ialah data yang melibatkan pengiraan, misalnya bilangan murid dalam kelab matematik. Maksudnya data selanjar ni dia bergerak data tu macam titisan air bila kita ukur dia sentiasa je bergerak. So kita tak boleh hentikan meter air tu. So kita akan snap satu dan kita ambil bacaan So apa itu histogram? Histogram ialah satu perwakilan grafik so gambar lah kan yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Kalau carta palang, okay, dia macam ni. Dia asing. Okay, ini carta palang. Tetapi kalau histogram, dia kata tadi menggunakan palang bersebelahan. Palang bersebelahan maksudnya dinding dia dikongsi. Dikongsi dinding. Itu histogram. Okey, tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan suatu kelas. Langkah-langkah membina histogram. Yang pertama, awak kena cari sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, setiap selang kelas. Sebab tu step yang pertama belajar dalam bab ni kita belajar cari sempadan bawah dan sempadan atas. Okey. Sempadan atas, sempadan bawah tu yang ada perpuluhan tu. Masih ingat kalau dia bagi data 20 hingga 30. Apa sempadan bawah dia? Sempadan bawah. Apa sempadan atas dia? Okey, sebelum 20 kan 19. Okey, tengah-tengah dia 19.5. So sempadan bawah dia 19.5. Okey,
Sempadan atas 30. Selepas 30 nombor 31. So tengah-tengah dia 30.5. So sempadan atas 30.5. Kita dah belajar sebelum ni. So pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang. Paksi mencancang ni yang ini. Ini paksi mencancang. Pilih skala yang sesuai. Skala yang mendata ini paksi X ni kita dah dapat daripada data kekerapan data. Okey, wakilkan kekerapan pada paksi mencancang. Okey, yang melintang tu dia punya data lah atas tu dia punya kekerapan. Y kekerapan, X adalah jenis data selang kelas. Okey. Wakilkan kekerapan pada paksi mencancang dan sempadan kelas pada paksi mengufuk. Lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama saiz dengan selang kelas dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. Kita tengok dalam buku teks nanti. Poligon kekerapan. Poligon kekerapan ialah satu graf yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus. Okey, garis lurus. Okey, garis lurus. Kita pakai pen color merah lah Okey, so poligon kekerapan ialah garis lurus. Okey, dengan cara menyambungkan titik tengah. So poligon kekerapan menggunakan titik tengah. Histogram gunakan sempadan atas, sempadan bawah. Okey, poligon kekerapan gunakan titik tengah pada hujung atas setiap palang dalam histogram. So langkah-langkah dia, tandakan titik tengah pada atas palang. Okey, kan ini palang. Okey, tandakan tengah-tengah ini. Okey, ini histogram. Tandakan titik tengah ini di sini, di tengah-tengah. So nanti dia akan join. Hasilkan graf. Okey. Macam itulah. Tandakan titik tengah sebelum kelas pertama, okey, dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Sifar bermaksud ini kekerapan. Okey, kekerapan dia kena starting dengan sifar. Jadi kalau ada data di sini, dia kena start daripada kosong. So, dia akan naik. Okey. So, graf awak akan bermula daripada sifar. Bermula daripada starting dia bermula sifar Okey, bermula daripada sifar. Lukis garis lurus yang menyambungkan titik-titik tengah yang bersebelahan. Jadi kalau ada orang tanya, cikgu, so dia dapat dapatlah data poligon kekerapan. Dia sambung sampai situ. So kenapa graf dia salah? Dia tak starting dekat kosong. Poligon kekerapan dia kena mulakan dengan kosong. Dan selepas kelas terakhir. So kita tengoklah nanti contoh dia kita tengok contoh 3 dalam buku teks. So dia kata kat sini dia ada bagi skala jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam yang direkod oleh kamera perangkap laju speed trap di sebatang lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km pada paksi mengufuk. Ini mencancang, ini mengufuk 2 cm. 2 cm maksudnya satu senggatan nilainya 10. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 km pada mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. 10 kereta pada paksi mencancang. So kita ini contoh. Tak apa.
So kita tengok apa yang perlu buat. Okey, langkah pertama untuk membina histogram, okey, kita kena buat jadual kekerapan sebagaimana yang kita belajar sebelum ini. Tapi kat sini kita tak gunakan kekerapan lombokkan. Kalau kekerapan lombokkan tu kalau soalan minta. Okey, so ini step untuk buat histogram. Kan saya cakap tadi, histogram dia perlukan sempadan atas, sempadan bawah. Manakala poligon kekerapan dia perlukan titik tengah sahaja. Okey. So untuk buat histogram, so kita kena carilah sempadan bawah. Okey. So cara nak dapat 69 ni tahu 70 sebelum 70 ialah 69. So tengah-tengah dia 69.5. Okey. Sepadan atas 79 selepas 79 80, tengah-tengah dia 79.5 dan seterusnya. Okey, ada 1 2 3 4 5 6. Ada 1 2 3 4 5 6. Okey, cukup. Okey, next. Okey, ini cara nak hasilkan histogram. Kita tengok yang pertama, jangan tengok poligon dulu. Okey, so dia kata tadi 2 cm. Okey, ini mendata. Tadi dia kata 2 cm 10. Yang mencacang pun dia kata 2 cm 10. Okey, kalau masih ingat tadi dia cakap jadi jarak dia ni nak 10-10. Nak tahu 2 cm, 2 cm ialah 10 kotak kecil. So 5 adalah 1 cm. 2 cm 10 kotak kecil. Okey. So disebabkan sempadan bawah kita start dengan 69.5, so kita tulis 69.5 di sini. Selangkan satu ruang satu ruang sebelumnya palang yang pertama tinggalkan ruang kosong. Okey, sebab nanti untuk cari poligon kekerapan kita kena tandakan nombor sebelum 69.5. Okey. Okey. So 69.5 hingga 79.5. Beza dia 10 kan? Macam soalan minta tadi. So beza dia 10 10 10 semua. Okey. So beza ni pun 10 10 10 semua 90 hingga 99 dalam dia ada 10. Ni 10 dalam dia 10 jarak dia 10 10. So yang laju dia letak dekat mendatang. Kekerapan ini bilangan kereta. So biasanya kekerapan memang dekat paksi Y. So kekerapan tu ialah bilangan kereta. Okey, bilangan kereta. Okey. Ini dia dah tulis bilangan kereta. Ini laju. Okey, seterusnya tandakan sempadan bawah 69.5. Okey, berapa? 5. So senang jika 10 kotak untuk 1 unit 2 cm 10 unit. Jadi kalau dia kata 5, senang tanda. Garis. So make sure pensil awak halus tajam. Sebab kalau tebal dia akan mencuri nilai kotak tu. So ini cara nak buat histogram. Senang, carta palang je. Cuma dia rapat. Okey, bagaimana nak buat poligon kekerapan? Poligon kekerapan ni kita tandakan titik tengah. Okey, tandakan titik tengah pada palang yang pertama, palang yang kedua, palang ketiga, palang keempat, palang kelima, palang keenam. Cuma dalam poligon kekerapan, okey, awak kena tandakan tengah-tengah sebelum palang yang pertama dan kena tandakan titik tengah palang selepas palang yang terakhir. Sebab untuk dijadikan starting point. Sebab dia kata untuk buat poligon kekerapan, nilai kekerapannya bermula dengan kosong. Kan tadi kita dah belajar kekerapan dia bermula dengan sifar.
Okay, bermula dengan sifar. Sebab tu kena ada di paksi X ini. Okay, dan dia akan tamat di sana lah. Kemudian gunakan pembaris. Gunakan pembaris. Poligon kekerapan kita kena garis guna pembaris. Okay, tapi kalau graf yang kita plot, kita sambungkan tu, itu kita gunakan freehand sahaja. So, kita cuba jawab latihan diri 7.1a. Okey, 3. Jadual kegerapan di bawah menunjukkan jumlah jam tidur dalam sehari bagi sekumpulan pekerja di sebuah kilang. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 jam pada pangsi mengufuk yang menegak ni, 2 cm. So, saya nak guna pen hitam. Okey, 2 cm maksudnya satu senggatan lah ni. Okey, satu senggatan. Okey, satu senggatan 2 cm. 2 cm dalam dia ada 10 kotak kecil. Okey, itu kepada paksi mengufuk. 2 cm kepada 20 orang pekerja paksi mencancang. So, di sini kosong. So, 20, 40, 60, 80, 100. Kenapa berhenti 100? Sebab nilai kat sini paling besar 90. Okey, so sebelum kita buat histogram, kita kena lengkapkan dululah jadual. Okey, salin balik yang atas tu jumlah jam tidur sehari. Kat sini bilangan pekerja. Kita kena cari sempadan bawah untuk histogram dengan sempadan atas. Okey, so yang ini salin je 405 hingga 504. Okey, so bawah ini 505, dia berturut ni 604. Nak senang sini 605, 705, 805, 905. Okey, so kat sini lepas 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so kurang 1. Kita tambah 1 lah Kita tambah 1 dekat jadual ini. Insert row. Okay. So kat sini 10. Pen hitam. 10, 05. So 11, 04. Yang ini salin balik 2, 4, 22 dekat sini. 2, 4, 22, 64, 90, 14 dengan 2. Okey. Sempadan bawah. Ini 405. Okey. 405. Okey. Kalau kita susun ke bawah 405. Sini ada garisan pula 405. So sebelum dia 405, sebelum dia, okey, disebabkan kita ambil 2 tempat perpuluhan, so kita ambil satu lagi sebelum 05, 04. Okey, sebelum 05 ialah 04. Sebelum 4.05 ialah 4.04. So tengah-tengah dia ini 40, ini 50. Tengah-tengah dia kan 45. Okey, jadi kita tulis 4045 tengah-tengah dia. Jadi 4.045. Okey. Ini 5.05. Saya buat ke atas 505. Sebelum 505, 504 kan? So dia nak tengah-tengah. Nak tengah-tengah, saya tambahkan kosong. So antara 40, 50, 45 tengah-tengah dia.
So 5.045. 5.045. So sebenarnya sama je. Depan ni kita tukar. Okey, salin je balik 6, 7, 8, 9, 10. Kosong. Sorry anak saya. Dia pun ada kelas juga. Masuk pula. Okey, tak apa Okey, untuk sepadan atas ini sebenarnya 5.04 yang kita okey. Sempadan atas kita ambil 504. Saya tunjuklah dulu. 5.04. Okey, selepas 5.04 ialah 5.05. So kita nak tengah-tengah dia. So kita tambahkan kosong, tambahkan kosong. Selepas 40, ini 50. Tengah-tengah dia 5.045. 45, 40, 50. 5.045. Sebenarnya kita salin balik yang laju yang baris yang kedua dekat sempadan bawah ni sebenarnya. Kalau yang ini kita salin kat sini 6. Okey, ini kita salin 7 dan seterusnya. Okey. Sujud syukur. Okey. So kita dah complete jadual kekerapan kita yang ada sempadan bawah dengan sempadan atas. So kita boleh hasilkan histogram. So tadi yang kat bawah ni kita labelkan guna sempadan bawah ni. Nak guna okey. Kita guna sempadan bawah starting dia, nanti penamat dia kita tamatkan dengan sempadan atas ini. Okey. Okey. So kat sini disebabkan takut bercantum, saya tulis serum 4.045. So 5.045, 6.045, 7.045, 8.045, 9.045, 10.045. Okey. So dia sebenarnya dia kena sampai 11 sampai 11. So kita kena tambah. So saya nak drag semua ni lah sebab kena tambah tepi sana. Okey, saya gerak sini 9, 10. So sini 11. 11.045. Okey, so kita dah ada tanda. So kita nak label sekarang. So masa dia 4.05.504 dia berada di 2. So 2. So tandakan sini 2. Ini 2 So saya guna kotak lah Okey, kita pakai kotak senang sikit nampak. Awak nanti garis lah Okey. Insert kotak So dia nak 2. Jangan lebih tau, dia ngam je. Okey. Kosongkan dia. Okey, nampak So yang kedua tu 4. So saya bawa ke sebelah sini. Yang ni sebelah dia. 4 kotak. 1, 2, 3, 4. So kita besarkan sikit. Yang ni kita bawa turun bawah. Kita besarkan sikit. Okey. Okey, 4. 1, 2, 3, 4 boleh. Okey, kemudian 22. Okey. Dia bercantum tau. 20. 21, 22. Ini 22. Okey. Seterusnya 64. Okey, 64. 60. 1, 2, 3, 64 di sini. Okey. Seterusnya 90. Ni kita tarik ke atas
Buat 90. Separuh ni. Tu 90, 80. Ini 90. Di sini. 90. Okay. Empat belas. Okay. So tadi untuk yang first ni, 2 ni mula kita ada silap tadi. Kalau sini 20, okay. Kalau sini 20, sini 10. Okay. So satu senggatan ni nilainya 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kalau 2 tu satu kotak je. Kalau 4, 2 kotak. Kalau 64, 62, 64. Okay. Okay. So kita dah dapat hasilkan histogram. Inilah namanya histogram. Okay. Boleh nampak okay, ni soalan dia tadi. Okay. Okay, ni histogram. So untuk menghasilkan poligon kekerapan, okay, untuk menghasilkan poligon kekerapan, awak kena cari titik tengah. Okay. Titik tengah sebelum dan titik tengah selepas pun kena. Okay. Jadi tengah-tengah dia yang pertama sini. Okay. Tengah-tengah yang kedua. Tengah-tengah yang ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Ke-8 tengah-tengah Ini sambung sebenarnya. Okay. Tengah-tengah. So sini 12, 0, 4, 5. So awak kena sambungkan. Ambil pembaris, sambungkan. Okay. Sambung. Saya ambil line nanti nampak gambar sikit. Okay, daripada sini pergi sini. Okay, format. Kita tebalkan sikit biar nampak. Lepas tu kita pakai colour lain. Okay, biru. Ctrl C. Okay, sambungkan dia. Okay.
Okey. So inilah poligon kekerapan yang padam ni. Tadi. Okey. So inilah poligon kekerapan yang terhasil. Okey. So dia mesti ada tambahan depan, dia mesti ada tambahan belakang. Kenapa kena ada tambahan depan? Sebab dalam poligon kekerapan dia punya kekerapan ni bermula dengan kosong. Okey, mesti bermula dengan kosong. Sebab tu kena tambah satu senggatan di depan. Okey. Okey. So ini untuk 7.1. Apa latihan apa tadi? Kan? 7.1 A, soalan nombor 3. Okey.